salam sejahtera buat sahabat-sahabat pecinta tanaman hiasan. Untuk hari ini saya nak mengulas berkenaan dengan tanaman hiasan daripada keluarga Araceae, jenis keladi ataupun caladium, ya. Saya lebih fokus kepada keladi tissue culture, ya, tissue culture. Okey, sebelum saya masuk lebih dalam, saya nak kita tengok situasi di Malaysia kan. Keladi kebanyakannya memang masuk daripada Thailand kan, bermacam-macam jenis keladi. Dan harga, kalau kita tengok keladi ni, harga dia makin lama makin mencanak, naik kan. Tak tahu sampai bila, tak tahu sampai bila. Kita tunggu, harga makin lama makin naik kan. Dan tidak dapat dinafikan macam-macam jenis keladi hybrid, ya. Lepas satu kan. Tak tahu sampai bila kan. Kita follow, duit makin lama makin banyak habis. Itu biasalah kan. Tapi kalau bagi pecinta tanaman hiasan, benda tu normal, ya. Kita akan sentiasa berusaha lah kan, nak cari suatu benda yang baru untuk kita punya koleksi. Okey, sebelum tu keladi, kalau kita tengok dia ada pelbagai cara untuk diperbanyakkan, ya. Antara yang pertama, yang biasa, yang popular, yang kita tahu, teknik pertama iaitu potongan ubi, ya, potongan ubi, ya. Ubi keladi dipotong kan, kemudian disemai. Adalah tekniknya, nanti kalau ada next video nanti saya akan share macam mana kita nak buat kebanyakan keladi menggunakan potongan ubi. Okey, yang kedua, cara kedua melalui persilangan, ya, persilangan bunga keladi A, bunga keladi B, cross, ya, melalui proses debu bungaan, ya, cross. Ada teknik dia, ya. Dan hasil daripada cross tu, dia akan menghasilkan biji benih, biji benih. Kemudian kebiasaannya kalau orang buat persilangan ni, dia tak akan buat sama jenis. Dia akan buat jenis A lain, jenis B lain. Jadi bila kita buat persilangan dan biji benih tu, nanti dia akan menghasilkan satu hybrid yang baru. Maknanya kat sini, teknik kedua untuk kebanyakan keladi, yang kedua ialah melalui biji benih, hasil daripada persilangan 2 pokok keladi ataupun 3 pokok keladi pun boleh, 4 pokok keladi pun boleh persilangan kan, untuk mendapatkan baka yang baru ataupun hybrid, hybrid yang baru. Kemudian cara yang ketiga adalah melalui tissue culture. Itulah yang saya nak kupaskan, melalui tissue culture. Okey, kalau kita tengok kan, dalam media-media sosial, kita selalu tengok orang komen kata tissue culture ni pokok dia tak tahan, tak ada ubi, kemudian tak sama macam induk kan. Itu sebabnya kalau kita tengok keladi tissue culture ni dia lebih murah, lebih murah daripada keladi pada Thailand yang menggunakan potongan ubi, ya. Dan saya setakat ni saya tidak menafikan ataupun bercakap tissue culture tak elok, ya. Tak boleh lah kan, sebabnya tissue culture ni juga adalah salah satu kaedah perbanyakkan tanaman. Okey, yang tiga yang saya terang tadi. Yang pertama melalui potongan ubi, kedua biji benih hasil persilangan, yang ketiga tissue culture kan. Okey, kita tengok sikit apa itu tissue culture, ya. Tissue culture ni saya tak boleh nak cerita lebih dalam sebabnya saya bukanlah pakar sangat dalam tissue culture. Mungkin next video nanti saya akan share macam mana proses tissue culture kan. Okay, yang setahu saya, tissue culture ni prosesnya dilakukan di makmal. Dia akan ambil pokok yang matang, contoh pokok matang,
dia akan ambil dahan dia, akar dia ataupun daun kan sebagai apa dia punya bahan untuk membuat tissue culture tu lah kan. Dan adalah proses-proses dia kan. Kalau kita tengok yang pertama lah ya, yang komen daripada orang ramai kata tak suka macam induk. Kalau kita tengok contoh tissue culture daripada pisang pisang berangan, pisang tanduk, sebenarnya teknologi tissue culture ni dah semakin maju. Boleh dikatakan 100% 100% dah sama macam induk kan. Tapi masih lagi ada yang orang kata tak sama dengan induk, tak tahan dan sebagainya. Itu saya tak boleh cakap apa lah kan, sebabnya memang sama dengan induk. Dan kalau kita tengok hasil tissue culture ni, benih ataupun pokoknya lebih berkualiti ya, bebas daripada bakteria dan sebagainya, sebab proses untuk menghasilkan tissue culture ni sangat rumit ya. Dia kena teliti, kena bersih ya, barulah dapat hasil. Jadi tak boleh kita katakan bahawa tissue culture ni tak berkualiti kan, tak boleh kan, sebabnya dah terbukti lah kan, dah terbukti yang tissue culture ni adalah salah satu cara untuk perbanyakkan tanaman. Okey, kita berbalik kepada tissue culture yang bagi keladi tissue culture keladi. Kalau kita tengok kita kata tissue culture ni tak sama dengan induk kan, sama dengan induk. Saya pernah berjumpa dengan pengusaha tissue culture. Boleh dikatakan hampir 95% sama dengan induk. Dan ada serta-serta keladi yang derhaka. Maksud kat sini dia tak ikut induk kan, dia lari sikit. Jadi keladi-keladi yang lari yang tak ikut induk ni, dia jadi macam satu keladi yang baru lah kan, yang tak sama dengan induk. Dia kita katakan macam rare. Dia lari daripada induk. Nanti saya akan share lah beberapa gambar yang yang lari daripada induk. Sepatutnya dia ikut induk ni, tapi dia lari sikit kan. Dan saya tengok tu ada yang jadi double leaf pun ada kan, asal dia tak ada double leaf jadi double leaf. Kemudian ada spot putih dan sebagainya, dia lari, dia tak sama dengan induk kan. Okey, itu yang pertama lah ya, yang tak sama dengan induk. Memang berlaku dalam keladi, memang berlaku tak sama dengan induk, tapi dalam kuantiti yang sedikit. Tapi pula bila dia lari pada induk, kita dah kategorikan keladi tu sebagai rare lah, dia tak sama kan, satu benda yang baru kan. Okey, yang kedua, orang kata keladi tissue culture ni tak tahan, hayat dia tak tahan kan. Saya sepanjang pengalaman saya menanam keladi melalui keladi tissue culture ni, tak ada masalah okey. Pokok besar, subur, tapi ikut atas penjagaan seseorang lah kan. Kalau kamu beli, kemudian kamu tak jaga kan, tak siram, lepas tu cara perawatannya tak betul, kita tanam apa-apa pun mati ya, dia akan mati kan. Jadi saya menafikan bahawa lah yang katakan tissue culture tak tahan lama tu tidak benar kan. Okey, di depan saya ni adalah beberapa jenis keladi lah ya, yang menggunakan tissue culture contoh ini tissue culture. Itu Piria ni pun tissue culture. Ini ID apa dia, Impress. Ini pun tissue culture. Ini tissue culture Wonderland. Tapi kalau kita tengok ID yang biasa kita tahu, strawberry kan. Dia sama ke tak sama dengan strawberry ni? Sama, cuma bila kita dah buat tissue culture, dia
dia ubahkan nama. ID dia lain. Itu kalau kita tengok tissue culture ni nama lain, tapi kalau tengok ID dekat Thailand lain kan, dia tak sama. Ini kan, dan yang ini. Okey. Yang ketiga, yang biasa saya dengar komen, orang kata keladi tissue culture ni tak ada ubi. Kan, tak ada ubi. Tak apa, nanti kita buktikan dia ada ubi ke atau tak ada ubi. Kan? Sebabnya kalau kita tengok secara logik kan, pokok keladi ni mesti ada ubi. Sebab dia memang sifat dia ada ubi. Kan? Kalau kita tengok keluarga jenis Araceae yang lain, Alocasia kan, dia pun ada ubi, tapi ubi dia di ujung akar kan. Cuma keladi satu dekat bawah kan, tunggul bawah kan. Itu keladi, itu beza keladi dengan Alocasia. Okey. Kita tengok satu-satu. Sekejap. Okey, ini. Tissue culture ni, keladi ni. Keladi ni hasilnya daripada tissue culture, dan saya akan tunjuk pokok besar dia yang saya dah tanam selama 6 bulan. Yang orang kata susah tanam, tak boleh nak tahan lama. Okey, ini dia. Bila dah besar nanti. Ini tissue culture. Ini hasil dia. Ini anak dia. 6 bulan saya tanam. Kalau dah 6 bulan ni, kalau korek memang ubi dah ada. Memang dah ada ubi. Kita tengok yang kedua, keladi Impress. Ini kan pokok dia, tissue culture yang kecil, anak dia. Ini saya dah tanam selama 6 bulan juga. Ini dia. Besar ya. Okay. Ini pun memang ada ubi. Ada ubi dalam. Ni ada ubi dalam. Ini ID lama, saya tak pasti apa dia. Nama dia. Sampai sekarang saya cari ID. Ini saya dah dapat ni sebelum viral lagi. Nama pun tak tahu. Okey. Itu antara contoh lah keladi tissue culture yang saya tanam selama 6 bulan kan. Dan terbukti lah kan, yang bahawa tissue culture ni boleh hidup boleh hidup tahan kan. Okey. Dan ada tadi saya kata ada juga daripada teknik tissue culture ni dia lari daripada induk, dia tak ikut induk. Ada, sebagai contoh salah satunya ialah keladi ini, Splendid. Splendid. Okey. Ada dia tak ikut macam ni. Dia lari sikit. Ini dia. Sampai sekarang saya cari ID dia tak jumpa. Ini. Sepatutnya dia ikut macam ni. Kan? Tapi dia lari. Ini dia remaja lagi, tak matang. Saya ada yang lari yang pokok dah matang. Macam ni. Ni dia dah matang. Besar. Ubi dia pun besar. Ni Splendid. Ataupun kalau ID di Thailand dia panggil unicorn. Unicorn kan. Sebabnya kalau keladi Thailand tu, kalau kecil-kecil besar-besar ini pun dah ratusan harga kan. Tapi kalau tissue culture dia hanya harga bawah 50, itulah lebih kurang kan. Tengok saiz pokok kan. Jadi dari segi harga ada beza. Tissue culture ni lebih murah. Sebab apa tissue culture ni lebih murah daripada keladi masuk ke Thailand yang gunakan biji, yang gunakan potongan ubi tu? Salah satunya sebab
tisu kaca ni dia menghasilkan produk dia tu banyak, kuantiti yang banyak kan. Jadi harga lebih rendah, kan. Sebenarnya untuk keladi ada jenis keladi yang tak boleh buat tisu kaca. Ada. Dia kalau kita buat dia takkan sama dengan induk. Memang ada. Kemudian ada pula yang untuk industri lah kan. Dia risau bila suatu pokok tu kita buat tisu kaca, dia akan merosakkan harga pasaran keladi tu. Memang tak dapat kita nak nafikan lah bila kita dah buat tisu kaca, harga pokok akan lebih murah, lebih rendah kan, dan sebagainya. Okey, saya nak buktikan lah kan, keladi ni ada ubi ke tak ada ubi. Kita akan tengok anak pokok ni. Okay, kita keluarkan. Dah ada akar ada akar. Kebanyakan kalau keladi tisu kaca saiz ni dia ada ubi, tapi saiz pensel kecil, ikut saiz pokok tu kan. Kalau kita pokok kecil ubi besar, pelik lah kan. Selalunya kalau pokok dah besar, daun dah besar-besar, ubi dia mesti besar. Okey, sekejap. Saya ambil air. Ada tak ubi ni? Orang cakap tak ada ubi. Betul ke tak ada ubi? Tisu kaca tak ada ubi. Dah sifat keladi tu memang ada ubi. Pelik kalau tak ada ubi. Okey, kita tengok. Inilah ubi dia. Nampak tak? Inilah kalau boleh fokus, tak nampak. Terbukti memang ada ubi. Ada ubi. Kecil ubi dia. Ni ubi dia. Tak nampak. Okey, tak apa. Ini ubi dia. Maknanya dekat sini terbukti bahawa tisu kaca ni ada ubi. Macam mana kata keladi tak ada ubi? Mesti ada ubi. Sebab dekat sinilah dia nak simpan makanan dia kan. Jadi mana-mana yang komen keladi tisu kaca tak ada ubi tu tidak betul. Okey, dan saya pula tak ada pula kata keladi daripada potongan ubi tak bagus lah, daripada tisu kaca pun tak bagus lah, daripada hybrid pakai biji benih pun tak bagus. Sebenarnya tiga-tiga tu adalah cara untuk berperbanyakkan keladi. Tiga cara tu untuk membanyakkan keladi, dan semua okey. Semua okey. Tiga-tiga cara semua okey. Semua okey. Cuma yang bezakan dia antara tiga-tiga jenis ni, kalau melalui potongan ubi, harganya mahal kan. Berapa mahal? Kalau tisu kaca ni ibarat macam kita kopi ori. Macam ada produk kita kopi ori. Tisu kaca ni kopi ori kan. Bila barang kopi ori ni harganya lebih murah sikit daripada potongan ubi. Manakala kalau melalui biji benih persilangan, dah tentu dia akan menghasilkan suatu hybrid yang baru. Jadi harganya lebih tinggi. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan sedikit berkenaan dengan keladi melalui teknik tisu kaca.